亲爱的弟兄姊妹们，主内平安！ Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 欢迎你们参加今天的双应祷告会。 Kami sangat menyambut kebaktian doa. 特别感恩，因为我们拥有那伟大的祷告的权柄。 Kami sangat bersukacita karena kami boleh mengagungkan Tuhan. 借着我们的祷告，可以与主同工， Melalui doa kami bisa sehati 扩展神的国度。 meluaskan kerajaan Allah. 愿在这个时刻，圣灵充满我们每个人，并带领我们， Kiranya Roh Kudus menyertai kami dan memimpin kami. 使我们能够献上合乎神心意的祷告。 Supaya kita boleh memuaskan hati Tuhan. 我们首先来唱第一首诗歌圣颂545。 Mari kita memuji lagu yang pertama, Firman Allah hidup di SPK 545.我们一起低头祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 爱我们的主耶稣， Tuhan yang Maha Kasih, 现在我们来到你面前， saat ini kami datang ke hadapan Engkau, 匍匐敬拜您，赞美你， bersujud kepada Engkau dan menyembah Engkau, 因为你是配得赞美、配得尊贵的主宰， karena Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami puji. 是我们生命之门， Adalah pintu kehidupan, 是我们的好牧人， adalah gembala yang baik, 是唯一的救主。 satu-satunya juru selamat kami. 感谢主耶稣，你赐给我们渴慕你的心， Terima kasih Tuhan telah memberikan kerinduan kepada kami. 在这样繁忙的生活当中，抽出时间来向您祷告。 Di tengah kesibukan kami masih meluangkan waktu untuk berdoa bersama. 主耶稣赐福我们， Kiranya Tuhan memberkati kami. 求您赐下你的圣灵来帮助我们的祷告， Kiranya Roh Kudus juga akan menolong 帮助我们这个时刻能够全心全意的仰望你。 Tuhan akan menolong sehingga kami dengan sepenuh hati untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. 求你使用我们的祷告来高举你的圣名， Kiranya melalui doa kami bisa meninggikan nama Tuhan. 你的国度降临在我们的生命， Kerajaan Tuhan boleh datang ke kehidupan kami, 在我们教会， di dalam gereja kami, 以及在世界每个角落。 juga di setiap sudut di seluruh dunia. 感谢主耶稣，奉主耶稣的名求， Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 那我们首先来颂唱第一首之歌，圣颂242首，真圣语言。 Mari kita memuji lagu Dekat ke Salib di SPK 242. Sway.
我们在此为我们的过去的过犯祷告， Mari kita berdoa untuk dosa di masa lalu kita. 让我们一起来低头祷告。 Mari kita tundukkan kepala berdoa bersama. 满有慈悲的阿爸父神， Ya Bapa yang kami kasihi, yang rahmani, 当我们在你面前 ketika kami datang kepada Engkau, 承认我们有骄傲， mengakui kami mempunyai kesombongan, 我们心里面很多仇恨、 ada kebencian di dalam hati kami, 愤怒、 kemarahan, 懒惰、 pemalas, 嫉妒， keirian, 以及以 juga 自己为中心的所有思想言行。 juga diri kami sendiri yang menjadi pusat dari pikiran dan perbuatan kami. 这些都得罪了神，得罪了身边的人了。 Semua telah menyakitkan hati Tuhan dan menyakitkan orang di sekitar kami. 我们自己以为很聪明， Kita mengira bahwa kita pandai. 我们很多事情上没有依靠主， Kita sering tidak bergantung kepada Tuhan. 靠着我们的智慧能力来要面对困难，要解决问题。 Hanya bersandarkan dengan hikmat dan pengetahuan kami untuk menyelesaikan setiap masalah. 常常我们更喜爱世界，高过主耶稣。 Seringkali juga kami mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan Yesus. 我们不以主为我们的满足和喜乐。 Kiranya Tuhan memuaskan hati kami. 慈悲满有怜悯的主耶稣啊， Bapa yang kami kasihi, 求你用你的宝血来洗净我们的罪， kiranya dengan darah yang kudus menyucikan segala dosa kami. 求你饶恕我们一切的不义。 Tuhan mengampuni semuanya yang tidak benar. 感谢主，已经你在十字架为我们的罪被钉死， Tuhan telah mati kami di atas kayu salib, 承担我们该受的一切的惩罚。 menanggung segala hujatan kami. 我们相信在你里面，我们已经不被定罪。 Kami percaya bahwa kami sudah tidak berdosa lagi. 求你帮助我们过讨你喜欢的圣洁的生活。 Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh melewati hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. 奉主耶稣的名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon doa ini. 阿门。 Amin. 下面我们一同来念约翰一书1章第9节。 Mari kita membaca 1 Yohanes 1:9. 我们若认自己的罪， Jika kita mengaku dosa kita, 神是信实的，是公义的， Dia adalah setia dan adil, 必要赦免我们的罪， sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, 洗净我们一切的不义。 menyucikan kita dari segala kejahatan. 阿门。亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 上帝为承认自己的罪的人赐下得赦免的恩典。 Tuhan mengampuni segala dosa kami. 世界没有这么好的阿爸父神， Di dalam dunia ini tidak ada orang yang begitu mengasihi kami. 他是配得赞美尊贵的神。 Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puja. 我们来唱这首诗歌《圣颂542》。 Mari kita memuji lagu Firman-Mu di SPK 542. 主你的话。我
那下面由 James 牧师为主证道。 Selanjutnya kami akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta James 邱志杰传道翻译。 dan akan diterjemahkan oleh Evangelis Dani Kurniawan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Mengucap syukur untuk hari ini, 我们感谢主，今天 anugerah Tuhan yang besar yang memimpin saudara dan saya sehingga kita ada di hari yang penuh sukacita ini. 神的恩典那么好大，让我们你和我们大家能够来到这个祷告会。 Pada saat ini kita akan merenungkan bersama dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 29. 今天我们要思想是从马太福音13章1到29节。 Bacaan Alkitab yang sebenarnya sudah tidak asing bagi kita ketika kita kembali akan membacakannya lagi. 对于我们来说，这段经文已经是我们很熟悉的。今天我们要再来看。 Tapi dari apa yang sederhana ini yang seringkali kita baca, ada makna yang menarik ketika kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini. 在这个很简短的记载里面，我们能够学习到许多宝贵的功课。 Saya mengambil tema seperti apa yang dicatat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. 我取名为撒种的比喻。 Sebelum kita membacanya dan juga masuk di dalam perenungan, mari kita berdoa. 我们还没有思想之前，我们先来祷告。 Bapa kami di sorga, 我们在天上的父， kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau pimpin kami ketika kami merenungkan firman ini. 我们奉主耶稣基督的名祷告，求主你带领我们这段分享你话语的时间。 Kerinduan kami ya, biarlah Allah Roh Kudus itu menolong kami untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. 我们渴慕让圣灵在这段时间引导我们来明白你的真理。 Sehingga ketika kami mengerti, kami juga mohon pertolongan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan ini. 让我们不但明白，我们也能够有力量来遵行你的话。 Terima kasih Tuhan Yesus, 谢谢你，主耶稣。 sertai pimpin kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 以我们同在，奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主所亲爱的弟兄姐妹们， ya pasti sudah kita mengerti bersama, oh ini tentang seorang penabur. 我们可能已经知道了，这个是关于一个撒种的人。 Sehingga ketika kita mendengarkan temanya atau seperti judulnya perumpamaan tentang seorang penabur, 当我们听到这个题目，一个撒种的人， kita mungkin langsung bisa menebak, oh firman Tuhan ini berbicara tentang ini. 我们可能会想到这段经文是讲到什么。 Tapi saya mau katakan, 但是我要说的， justru di dalam sederhana inilah ada begitu banyak aktivitas keseharian kita justru terlibat di dalam kebenaran firman Tuhan ini. 在这很简单的信息里面，有许多宝贵的真理，我们应该去学习的。 Saya mau katakan kepada kita semua jemaat Tuhan, 我要对大家说， bahwa di dalam kegiatan apapun, aktivitas apapun, dari sejak kita bangun sampai kita tidur, 我们每天从我们起床到我们睡觉，我们的一切活动， pasti akan melibatkan perenungan yang akan atau firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. 我们要面对我们今天所思想的经文，在我们的生活里面。 Jadi dalam firman Tuhan ini saya akan membacakan sambil langsung memberikan sedikit penjelasan dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca nanti. 我们要从这段经文一边读一边来思想。 Salah satu unsur penilaian yang sangat penting tentang gereja atau jemaat yang baik dan benar adalah ketika pemberitaannya sesuai dengan firman Tuhan. 一个健全的教会，我们怎么样来评估它呢？就是要看我们怎么样明白神的话，并且去遵行。 Ya namanya satu gereja pasti ada titik di mana ketika jemaat itu berkumpul bersekutu misalnya pada hari Minggu atau seperti saat ini dalam kebaktian doa, ada kebenaran firman Tuhan yang merupakan titik utama
yang akan dicapai dari persekutuan itu. 一个教会，我们怎么样去评估它？就是在我们每一次聚会，我们就像今天的聚会一样，我们从听到的道理怎么样去分享出来。 Karena firman Tuhan adalah bagian sentral dari setiap persekutuan, dari setiap ibadah. 因为神的话是在每一个团契里面，或者每一个崇拜里面。 Hal kedua yang tidak kalah penting adalah gereja atau jemaat. Dikatakan baik dan benar ketika gereja atau jemaat ini suka mendengarkan firman Tuhan, mau belajar sesuai dengan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. 第二点就是一个教会怎么样去评估它好或者坏，就是要在这个教会里面的弟兄姐妹们怎么样去思想神的话，怎么样去明白还有一个渴慕的心来学习神的话。 Ya, ini satu kesatuan yang menarik ya. Kita sudah mendengarkan atau ada seorang pembicara atau pengkhotbah yang hebat sekali. Kemudian bisa menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan benar-benar. Tapi kemudian jemaatnya tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalah namanya seperti itu? 这是一个非常新颖的话题。如果一个很好的讲员把神的话很清楚的讲解出来，但是听的人却不明白或者不能够实现出来，有什么意思呢？ Mari kita lihat bersama. 让我们一起来看 Unsur penting yang lain yang kita akan renungkan yaitu bagaimana menjadi pendengar, pelaku firman yang benar. 一个最主要的因素就是我们怎么样成为一个听主的道并且去遵行的人。 Saya mulai dengan Matius 13 ayat 1, 2, dan 3 yang saya akan bacakan untuk kita semua. 我们要从13章第1到第3节来思想，我们先来读给大家。 Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat yang kedua, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. 当有一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集。他只得上船坐下，众人都站在岸上。他用比喻对他们讲许多道理，说：有一个撒种的出去撒种。 Oke, jemaat bisa perhatikan. Jadi mengisahkan tentang apa yang dilakukan Tuhan sebelum dia bercerita tentang seorang penabur ini. 我们要注意，当主耶稣还没有讲到关于这个撒种的事的时候，他所做的。 Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. 第4节说， Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 撒种的时候，有落在路边的，飞鸟来吃尽了。 Jemaat yang mengikuti bisa membuka juga Alkitab di rumah kemudian memperhatikan. 我们再翻开我们的圣经来注意看。 Ayat yang keempat ini padanannya atau penjelasannya pada ayat yang ke-19. 这个第4节是在19节里讲解出来。 Ya, jadi benih itu jatuh di pinggir jalan. Kemudian ayat 19 katakan demikian. Maksud dari ayat yang keempat. Saya baca ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 第4节他的解释是在19节说，凡听见天国道理不明白的，那二者就来，
把所撒在他心里的夺去了，这就是撒旦在路旁的。 Satu gambaran menarik, contoh yang menarik karena ayat 4 dijelaskan di dalam ayat 19. 第9节来讲解第10节的， Penabur itu mengambil benih dalam kantong benih, 那个撒种的从他的这个袋子里把那个种子拿出来， kemudian dia menaburkan benih ini. 他就把这个种子撒在地上。 Kalau benih itu adalah kebenaran firman Tuhan, 如果这个种子是神的话， kemudian ayat 19 katakan di mana ternyata benih ini jatuh kemudian di pinggir jalan, kemudian datang burung. 第19节说，如果这个种子落在路旁，然后有飞鸟过来， Dan benih ini dirampas, diambil oleh burung itu. Benih yang ditaburkan ini diambil. 这些被撒的种子被鸟所拿去了，吃掉了。 Maka pastilah benih ini tidak mungkin bertumbuh karena sudah diambil. 这个种子不能够长起来，因为已经被拿去了。 Firman Tuhan ayat 19 katakan, orang mendengarkan firman tapi tidak mengertinya. 19节说，一个听神的话的人，但是他不明白。 Saya mau membawa kita kepada gambaran yang menarik tentang ketika saya berkhotbah, kemudian Bapak Ibu mendengarkan. Jadi ini dalam konteks ibadah, semua ada di tempat ini. 我要跟你们说的就是，当我在这里讲道，你们在下面听了我所讲的道。 Saya yakin dan percaya tentunya kerinduan saya dan juga kerinduan Pak Dani agar supaya firman Tuhan ini didengar dan dimengerti oleh semua yang mendengarkannya saat ini. 我的希望就是我们所传扬的信息，大家能够明白并吸收。 Kalau saya mau bertanya, apakah kita mendengarkan firman Tuhan? 我有时问，我们是不是听了神的话？ Mungkin semua orang akan mendengarkan amin. Saya mendengarkan firman itu. 我们可能都会回答说：“阿门，我听了。” Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah semua jemaat mengerti tentang firman 但 ini? 是接下来的问题是，我们是不是明白呢？ Maka jika kalau saya mau tanya satu-satu untuk kita, apakah kita mengerti? Mungkin kita mulai memberikan tafsiran menurut kita masing-masing. 有时候我一个一个的来问，你们可能会用各种各样的话来回答。 Maka kita perlu berhati-hati pada poin ini. 所以对这一点我们要注意。 Karena begitu banyak orang yang mendengarkan firman dan yang mau mengertinya itu sedikit. 因为有许多人听了神的话，但是要去明白的确实很少。 Mereka bisa memberikan jawaban berdasarkan apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. 他们能够回答，就接受他们心里所想的。 Sehingga ketika mereka tidak terbuka dengan jamahan Roh Kudus, mereka akan menafsirkan macam-macam. 所以，当他们没有被圣灵所感动，他们的讲解是能够各种各样的。 Bahkan mungkin juga kebenaran firman Tuhan ini mereka merasakan di mana tidak bermanfaat bagi dirinya. 也有可能他们认为所传讲的信息对他们没有用处的。 Ini poin yang harus kita waspada sebagai seorang Kristen. 这是一个非常重要的，成为一个基督徒，我们是要注意的。 Bacaan berikutnya kita lanjutkan. 接下来我们要继续来看 Ayat yang kelima dan keenam saya akan membacakan untuk kita. 第5节、第6节。 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 有落在土全石头地上的，投机不深，发芽最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了。 Ayat 5 dan 6 ini 第5节、第6节 langsung dijelaskan di dalam ayat 20 dan 21. 在20节、21节那里把它解释出来。 Demikian firman Tuhan ayat 20 dan 21. 第20、21节这样说：
benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. 撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，这因为没有根，不过是暂时的。记着为道遭了患难，或是遭了逼迫，立刻就跌倒。 Sangat menarik untuk kita sebagai orang Kristen. 成为基督徒一个非常吸引我们的， Karena ayat yang kelima dan keenam ini 因为第5、第6节， seperti yang saya katakan, ini melibatkan setiap aktivitas kita sehari-hari. 这就是有关我们每一天的一切活动。 Dikatakan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. 说有这个种子落在这个石头上的， Kemudian dia juga bertumbuh. 它也成长了。 Tapi penjelasan di dalam ayat 20 dan 21 memberikan pencerahan kepada kita sekaligus menjadi waspada. 第22节就解释了，要我们一同来谨慎。 Ayat 20 dan 21 menjelaskan demikian. 第22节这样解释说， Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu seperti orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar. 20节说，撒在石头地上的，就是人听见了道，就欢喜领受，是因为没有根。 Apa maksud kebenaran firman Tuhan ini? 神的话什么意思呢？ Sangat sederhana untuk saudara dan saya mengerti. 一个很简单的，让你我来明白。 Kembali saya mau bertanya, apakah kita mendengarkan firman Tuhan? 我再次要问，是不是我们听了神的话？ Kita juga dengan serentak mengatakan amin. Saya mendengarkan firman Tuhan. 我们会立刻回答说：“是，我已经听了神的话。 Apakah kita mengerti tentang firman Tuhan? ”请问我们明白吗？ Kita juga mungkin serentak berkata amin. Saya mengerti tentang kebenaran 我 firman 们可能 Tuhan. 也会直接回答：“我也明白了。” Tetapi masalahnya gambaran firman Tuhan di dalam ayat ini justru menjelaskan tentang kehidupan kita juga sebagai orang percaya. 但是这一切的经文告诉我们一个听了主的道的信徒怎么样的情形。 Di mana firman Tuhan ini hanya mampir sesaat di dalam hati kita. 我们所听的道只有一短暂在我们的心里了。 Apalagi jika firman Tuhan ini kedengarannya di telinga kita, kok enak. 如果我们听得到，我们感觉到很舒服。 Firman Tuhan apa yang enak yang kita dengar? 我们听得到什么是舒服的呢？ Ketika firman Tuhan ini berbicara tentang engkau akan diberkati. 但是神的话说，你要被祝福。 Betul ya? Ketika kita mendengarkan, oh kehidupan orang Kristen akan diberkati, kita langsung dengan semangat katakan amin. 我们会很高兴的，因为当我们听了神的话，有呼唤我们可以领受，我们就高兴。 Karena orientasi yang ada di pikiran kita yang turun ke dalam hati ini bukan tentang kebenaran firman Tuhan ini yang seutuhnya, tetapi orientasi kita kepada berkat. 因为我们所听得到，在我们的心里，我们是思想，因为我们有福分可以得到的。 Kita diingatkan lagi dengan satu kalimat yang sederhana. 我们也为一句话很简单的话所吸引。 Ada begitu banyak orang yang mau melayani Tuhan dan katakan, oh saya ini sebagai seorang pelayan Tuhan. 有很多人说我要服侍神，而且我是一个服侍的人。 Dia akan merasa senang ketika dia katakan dia ada seorang pelayan Tuhan. 他感觉到非常高兴的是被称为一个服侍神的人， Bahkan itu menjadi kebanggaan dirinya. 他也感到为此而骄傲。 Tapi ada poin yang salah yang menurut saya yang harus dikoreksi. 但是有一点我们要改正的， Menjadi seorang pelayan Tuhan, 对一个服侍神的人，圣徒人， pertanyaannya apakah engkau sudah menjadi anak Tuhan? 问题是你是不是已经成为上帝的儿女呢？
Karena yang terlebih penting yaitu 因为很重要的就是 engkau terlebih dahulu harus menjadi anak Tuhan sebelum engkau melayani Tuhan. 你之前要成为神的儿女，当你还没有去思想并实行神的话， Realita inilah yang sering terjadi. 这个事是时常发生的。 Ada orang yang kelihatan sibuk setiap minggu, bahkan setiap hari dalam kegiatan ibadah dia sangat sibuk. 有的人礼拜天在崇拜的时候看起来是那么的繁满， Tapi mari kita meneliti lebih jauh lagi. 但是让我们继续来思想， Apakah kesibukan yang dilakukan itu adalah kehendak Tuhan atau hanya pencitraan diri? 他每个星期的忙碌是不是在侍奉或者在哪里表现自己？ Sederhana ya, seperti yang saya katakan tadi. Saya senang kalau dikatakan, oh ini saya pelayan Tuhan, saya orang hebat, saya mungkin bisa memimpin. 我可能说我是一个很了不起的人，因为我能够带领。 Saya mungkin bisa menyanyikan suara yang merdu menjadi singers. 我可能有美好的声音，能够成为一个潘唱演。 Saya mungkin kelihatan sibuk di barisan belakang karena mengatur semua penjemput dan lain sebagainya, penjemput tamu. Saya kelihatan sibuk. 我在哪里忙碌？可能我是一个招待员。 Tapi saya mau tanya untuk kita semua. 但是我要问大家， Sudahkah kita mengerti bahwa yang terpenting adalah menjadi anak Tuhan daripada hanya sekedar menjadi pelayan 我 Tuhan? 们是不是明白了？我们要首先成为神的儿女，并不是我们成为一个单单服侍神的人。 Bahkan tidak sedikit yang harus saya katakan, orang senang menjadi hamba Tuhan, tapi tidak mau menjadi anak Tuhan. 我要跟大家说，有很多人想要服侍，但是不要做神的儿女。 Ini benih yang kelihatan tumbuh, tapi kemudian begitu datang terik matahari, maka dia segera layu. Bahkan firman ayat 21 katakan, segera murtad. 只是一个生长的这个种子，但是当太阳晒，它就枯干。这就是21节所说的， Semoga kita mengerti poin ini. 让我们能够明白这一点。 Selanjutnya kita akan melihat bagian firman Tuhan ayat yang ke-7. 接下来我们要看第7节， Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. 这里说有落在荆棘里的， Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 荆棘长起来把它挤住了。 Ayat yang ke-7 ini langsung dijelaskan di ayat 22. 这第7节直接在22节讲解出来。 Penjelasannya demikian firman Tuhan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 第22节说，撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的忧虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。 Nah, pertanyaan retoris saya, apakah begitu banyak jemaat juga pernah mengalami ini? 我要说的就是，我们是不是很多人经历这样的事？ Kalau ditanya lagi, apakah semua mendengarkan firman Tuhan? Pasti semua katakan mendengar. 如果说要再次问你们，你们听了神的话，你们一定肯定回答我听了。 Tapi pertanyaan lanjutannya, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, apakah kemudian kekhawatiran itu terangkat dari hidupmu? 但是问题是，你人生里面的一切忧虑，是不是你能够把它除去呢？ Saya tidak mau mengatakan yang mana ketika kita mendengarkan maka tidak akan pernah lagi khawatir. 我不要说，当我们听了，我们就不会忧虑。 Tapi yang saya mau katakan, bagaimana kekhawatiran ini mengganggu damai sejahtera kita. 但是我要说的就是这样的忧虑，来影响我们对生活的平安。 Masalah apa yang bisa mengganggu kekhawatiran kita sehingga firman Tuhan pun dalam tanda petik saya katakan tidak mempan. 什么事能够让我们忧虑，以至于神的话不能够在我们身上起作用呢？ Ada yang berpikir tentang sakit penyakit yang dialami. 有人讲是我们所面对的疾病， Ada yang berpikir bagaimana tentang perjalanan kehidupan nanti, besok mau makan apa, lusa mau bagaimana. 有些人可能是说，我明天要吃什么，
Saya mau katakan yang dimaksud firman Tuhan ini ketika semua permasalahan ini membuat kita melupakan bahwa ada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Ada Tuhan yang sebenarnya siap untuk menolong kita. 我要说的就是我们忘记了有神要帮助我们，在我们生活的每一个世界里面来引导我们。 Saya berdoa agar supaya Tuhan menolong kita sehingga kita tidak jatuh di dalam pergumulan ini. 我要为你们祷告，好让你们不至于在这样的情况之下跌倒。 Karena jujur saya harus katakan masalah kekhawatiran ini adalah masalah semua umat. 我要说的就是这个忧虑是每一个基督徒所面对的。 Tapi yang harus membedakan orang yang benar-benar menyandarkan imannya kepada Tuhan, 但是我们怎么样能够避免在神的话里面发生这样的事呢？ ketika kekhawatiran ada di depan matanya, 当这样的忧虑在我们的面前的时候， maka secara otomatis dia akan melihat Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan untuk menolong dia sehingga kekhawatiran ini bukan lagi menjadi masalah. 自然而然他会把他的注意力在神面前，放下了这一切的忧虑。 Yang terakhir dari ilustrasi ini atau perumpamaan ini. 最后的一点就是在这个比喻里面， Ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 第8节又有落在好土里的，就就是有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Ayat yang ke-8 ini dijelaskan dengan begitu jelas di ayat 23 yang berbunyi demikian. 这一节的经文在23节给我们一个讲解。 Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 撒在好地上的，就是人听明白了，后来却是有100倍的，有60倍的，有30倍的。 Jadi perhatikan, perbedaannya bukan di antara 160 dan 30. 我们要注意的不是160、30这个数 Tapi 字， poin yang penting yaitu mendengarkan firman, mengerti, dan berbuah. 最重要的就是我们听了神的话，我们明白必要去结果子。 Jika demikian, 若是这样， apakah sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini dikatakan melihat namun tidak melihat, mendengar namun tidak mengerti? Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. 就是问题就是我们听了好像不听，我们看了好像不看，因为这个百姓已经硬了心，有耳朵很沉重不听，有眼睛但是闭着不看见。 Jadi Matius 13 sampai 15 menjelaskan tentang masalah utama. 马太福音13章13到15节就告诉我们最重要的问题。 Apa masalah utama yang terpenting? Unsur penting di dalam kebenaran firman Tuhan ini yaitu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di dalam hati manusia. 最重要的就是我们的心如何来面对这一切。 Amsal 27 ayat 19 berbunyi demikian. 箴言27章第19节怎么说？ Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. 箴言27章第19节，水中照脸，彼此相符，人与人心也相对。 Ternyata menarik, karena dari rangkaian yang kita baca, unsur utama yaitu masalah hati kita. 最重要的就是我们所听的，在我们的心里。 Bagaimana firman yang masuk ke dalam hati
dan berakar di dalam hati, mencerminkan kehidupan kita sebagai orang Kristen. 我们所听到的，在我们的心里怎么样会去成长起来，成为一个基督徒， Bukan hanya seorang Kristen yang biasa-biasa, 不是一个平常的基督徒， tapi orang Kristen yang percaya. 但是一个相信上帝的基督徒， Orang Kristen yang bangga ketika dikatakan engkau adalah anak Tuhan. 一个有上进心的基督徒，就是他能接受上帝。 Jika demikian, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. 所以有3个重要的是要我们去接受的。 Jika hati adalah ibarat tanah yang siap ditabur benih, 如果我们的心是一个已经预备好自己来领受神话的这个土地， maka yang pertama, 头一点， hati saudara dan saya, kita semua harus dipersiapkan dengan benar untuk Tuhan. 你我要预备好自己为神而领受。 Yang kedua, 第二点， telinga yang dikhususkan untuk mendengar suara Tuhan. 第二点，我们要预备我们的耳朵来听神的话。 Yang ketiga, 第三点， pikiran yang difokuskan untuk merenungkan dan belajar kebenaran 我 firman 们的 Tuhan. 思想要集中来听神的话，并学习。 Jika hati, telinga, dan pikiran kita difokuskan kepada Tuhan, 如果我们的心、我们的耳朵跟我们的思想，把上帝放在首位， saya percaya 我相信 hidup saudara dan saya 你我 akan 的生命， hidup kita akan menghasilkan buah. 我们的生活会结出果子来。 Biarlah kita semua yang percaya kepada Tuhan 当然，我们一个相信主的人， melekatkan hati kita kepada Tuhan, 我们把我们的心交在神面前， mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan kesungguhan hati, 我们听了神的话，以真诚的心来领受， membawa perenungan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. 把我们所听的带到我们的日常生活里面。 Saya percaya kita akan berbuah. 我相信我们会结果子。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福我们， Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami bersyukur saat ini 这时候我们向你献上感谢， Engkau menolong kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini. 你帮助我们能够明白你的话。 Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang begitu berharga 我们求拿珍贵的圣灵 menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran 帮 firman 助我们 Tuhan. 成为行道的人， Menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur. 预备我们成为一个肥沃的土地， Sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar, 好让我们所听得到， dalam pertolongan Roh Kudus kami mampu mengertinya, 在圣灵的帮助里面能够 dan dalam 引导我们 penyertaan Roh-Mu yang kudus, dia bisa berakar dan berbuah. 让那种圣灵在我们心中能够动工，让我们结出果子来。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。我们要为教会祷告，为了庆祝印度尼西亚独立77周年，2022年8月19日举行GEE青年崇拜月，愿上帝使用GEE的青年成为国家的栋梁，为上帝的荣耀在地上发光。 Untuk gereja, Worship Night Remaja GII di tanggal 19 Agustus 2022 merayakan HUT RI ke-77. Kiranya melalui acara ini, Tuhan meneguhkan remaja GII sebagai generasi penerus bangsa yang bersinar terang bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata kerajaan surga, kami memohon untuk acara Worship Night Remaja GII di tanggal 19 Agustus ini untuk merayakan HUT RI yang 77. Kiranya penerus bangsa ini bisa menjadi terang kasih Kristus melalui remaja GII. Tuhan, biarlah remaja ini di penerus bangsa yang menjadikan kesaksian yang indah bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. 福音堂
各个分堂正在编写各自的发展历史，希望能顺利进行，能够顺利整治，成为许多人的美好见证。Penulisan sejarah perkembangan gereja GII di setiap lokasi agar bisa dijalankan dengan baik sehingga menjadi kelengkapan bagi penulisan sejarah GII secara keseluruhan dan menjadi sebuah kesaksian yang indah bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang bertatah di dalam surga, puji syukur untuk GII yang dalam penulisan sejarah perkembangan gereja GII di setiap lokasi agar bisa dijalankan dengan lengkap dan menjadi saluran penginjilan dan menjadi saluran kesaksian indah bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 为发育儿童主日学侍奉祷告，让更多的老师参与，让更多的孩子得着教导。 Yang ketiga, berdoa untuk pelayanan sekolah minggu anak Mandarin agar semakin banyak guru yang bisa terlibat dan bisa menjangkau semakin banyak anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang sekolah minggu anak Mandarin sudah dibuka kembali. Kiranya Tuhan, kami memohon supaya ada guru-guru yang benar-benar dan sungguh-sungguh Tuhan dipilih oleh Tuhan menjadi guru sekolah minggu Mandarin. Kiranya juga Tuhan, Engkau terus menolong bagi anak-anak Mandarin semakin lebih banyak untuk bisa pergi gereja onsite. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. 我们要预备中祷告，求上帝使用福音堂会众，在印尼社会的各个角落为主发光。 Untuk jemaat, Tuhan memimpin jemaat GII agar menjadi pembawa terang di tengah masyarakat Indonesia, di mana mereka Tuhan tempatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kiranya jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjalankan segala perintah Tuhan dan menaatinya, supaya menjadi membawa terang bagi bangsa Indonesia, di mana ditempatkan di masyarakat, di pekerjaan, di kantor maupun dalam lingkungan tetangga, di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena anugerah daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. 委会中有热心和渴望参与关怀小组祷告，让他们一起学习和实践上帝的话语，互相关怀和支持。 Yang kedua, berdoa agar para jemaat memiliki semangat dan kerinduan ikut serta dalam care group sehingga bisa bersama-sama mempelajari dan melaksanakan firman Tuhan serta saling memperhatikan dan saling mendukung. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami juga sangat merindukan para jemaat ikut dalam care group supaya bertumbuh iman dan kasih Kristus dalam hidup sehari-hari. Bisa dan saling mendoakan atau saling memperhatikan dan menolong dalam kesusahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 下面我们来唱圣颂494首《普世在心》。 Mari kita kembali memuji lagu Beri Beban Padaku Tuhan di SPK 494.
接下来我们为南苏门答腊宣教事工祷告。 Mari kita mendoakan untuk pelayanan misi untuk ladang pemuritan suku bangsa di Sumatera Selatan. 先感谢主，上帝带领宣教士们勇于接触未信主的群体。目前已有1个人信主，正在接受信徒的培训。 Bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa baru dan bersyukur untuk 1 orang yang sudah mengaku percaya saat ini sedang dimuridkan. 我们为这个事项一起开声祷告。 Mari kita membuka suara untuk hal ini. 主耶稣，赞美 Ya 你， Bapak, 感谢 semua 你， mengucap 因 syukur 为你是 dengan 继续 pertolongan 保 daripada 费 Tuhan 让他们让未 boleh 信主的 menjangkau 群 daripada 体，就是信 jiwa-jiwa 主的 besar 神 baru. 主啊， Kami 你在 tetap 印度底 bersyukur 下 meskipun 一些 hanya 动工 1 主啊， orang 你在 yang 印 mau 度是 menerima 宣教 Engkau 的 sebagai Juru 上帝 Selamat, 主啊，宣教 tapi 的上帝 dia 现 mau 在 untuk 在这个印度 dimuridkan. 底下，就 Biarlah 是接触 Tuhan 到很多 melalui 未 1  信主 orang 的 ini 群体 Tuhan 来，就是 Injil 勇 boleh 敢的出来 disebarluaskan 传福音，主啊， sehingga 现 di 在很 daerah 多 daripada 动工 Sumatera 同 Selatan 工 banyak 来，就是要 orang 完 menerima 成你的使 Engkau 命， sebagai 主啊， Juru 感谢主， Selamat kami 赐给他们 satu-satunya. 有多 Kami 智慧， mohon 就是 Tuhan 勇 terus 敢的，就是他 memberkati. Terima 传 kasih 福 ya 音，主 Bapak, 啊，就 dalam 是 namamu 求主 Tuhan Yesus kami memohon doa ini. Amin. 我们继续为牧师和正在进行的事工祷告，透过上帝的福音引导那些被遗忘的部落。 Doakan untuk para pelayan dan gerakan yang dilakukan supaya semua suku terabaikannya dilayani Tuhan menangkan lewat pemberitaan kabar baik. 我们一同开声祷告。 Mari kita membuka suara untuk hal ini. 主 Ya 耶 Bapak, 稣 saat ini 是 juga 的， kami 主啊，你是 menyerahkan 在这个 untuk pelayan-pelayan 为 Tuhan 信主 dan 的这个部 gerakan 落 yang 当中， dilakukan 就是也 oleh 愿意就是传福音。主啊，求主 orang-orang 你 yang 亲自 telah 的 Engkau 来 pilih 给动工。 percayakan 主啊，真的 untuk 是感谢 menginjil 主， daripada 你已经 suku 有很多牧 terabaikan. 师和 Biar 传道士， Tuhan 还 menolong 有很 Tuhan 多有 lewat 关的这 pemberitaan 个 daripada 传道 kabar 人、 baik 宣 ini 教士， mereka boleh menerima 也在 Engkau 这个 sebagai 这 Juru 边， Selamat. 就是工 Biar 作，主啊， Tuhan 真 Engkau 的是 memakai 在这个 daripada 保守他们的 pelayanan 灵魂， mereka 就是 semua 身体， Tuhan 也就是通过 supaya 他们的就是一 Injil 切 ini 的 boleh 事工和计划来，可以 disebarluaskan 完成你 ke 的大使 seluruh 命。主啊，求主，真的是 tempat. 你 Amin dalam nama 你 Tuhan 总工， Yesus 你来 kami 这个 berdoa. 土地就是总工，记住。我们要为印尼国家祷告。 Mari kita berdoa untuk negara Indonesia. 第一，为印尼77周年感恩。2022年第2季度经济增长5.44%，好于世界许多其他国家。愿上帝带领政府能够善用和管理国家财政，使印尼的经济和民生得到持续发展。 Bersyukur untuk hari ulang tahun RI yang ke-77 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,44%, lebih baik dari banyak negara lain di dunia. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan agar cakap mengelola keuangan negara dan kondisi ini bisa berkesinambungan dicapai Indonesia pada masa mendatang. 我们为此开声祷告。 Mari kita membuka suara berdoa untuk hal ini. Ya Bapa, kami bersyukur jika Tuhan telah memimpin negara kami selama 77 tahun. Mana mengetahui dalam pasal ini Indonesia ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi Tuhan sebesar 5,44%. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memberkati agar kami boleh lebih baik daripada negara lain di dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami dan mereka boleh cakap Tuhan untuk mengelola daripada keuangan negara, hutang kami di luar negeri bisa terselesaikan dengan baik dan kondisi ini bisa dicapai untuk Indonesia pada masa yang mendatang. Kami sungguh mohon pertolongan daripada Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 继续，我们为赞美上帝。 政府进行的大规模基础设施建设，使人们的出行变得更加便捷的同时，也促进了经济的发展。愿上帝继续引领基础设施的发展，为所有印尼人民带来平等的繁荣，并使上帝的好消息更广泛的传播。 Puji syukur kepada Tuhan, pembangunan infrastruktur yang masih dilakukan oleh pemerintah ternyata berdampak signifikan terhadap perekonomian rakyat. Sebab mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah
sehingga roda ekonomi berputar lebih cepat. Kiranya Tuhan terus memimpin pembangunan infrastruktur, bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata dan memungkinkan pengabaran kabar baik Tuhan secara meluas. 我们一同开声祷告。 Mari kita membuka suara berdoa untuk hal ini. 主啊，赞美主，你是我们上帝，真的是你爱印尼的上帝，你是就是用通过这个经济发展，也就是基础建设这个方面的发展来要就是要传你的福音，主啊，真的是你的福音可能够改变这个土地，主啊，在这个土地很多种族、很多民族，主啊，但是主啊，我们没有接触到他们，真的是，但是通过这个建设基础，主啊，我们可以接触到他们，每个角落，在每个国家的每个角落，真的需要福音，主啊，通过这个发展来，你亲自的来接触他们，也让他们我们让我们可以接触他们，也可以说福音，主啊，真的是祝福这个印度尼西亚，主啊，求主你赐福他们，主啊，通过他们的繁荣，通过他们的发展。我们继续为政府鼓励农民种植可替代进口粮食的农作物政策祷告，这样他们就可以减少对进口粮食的依赖。 Doakan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong para petani untuk menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan import sehingga bisa mengurangi impor terhadap komoditas pangan tertentu. 我们开声一同祷告。 Mari kita berdoa bersama. Ya Bapak, saat ini mohon Tuhan ada kebijaksanaan dari pemerintah untuk mendorong para petani Tuhan untuk menanam terhadap komoditas. Karena mengetahui bahwa akibat perang daripada Ukraina maupun Rusia ini berdampak untuk pangan. Jadi Tuhan menyadarkan daripada para petani mereka juga tidak mengharapkan terus mengimpor barang daripada luar negeri, terutama di dalam hal pangan. Kami mohon Tuhan menolong supaya para petani itu tergerak untuk memulai menanam segala yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kami menyerahkan semuanya, mohon Tuhan memberkati dan mohon Tuhan membaca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们接下来为阿富汗国家祷告。 Mari kita berdoa untuk negara Afghanistan. 为在阿富汗的基督徒群体祷告，祈求他们和家人得到从上头而来的保护，靠着坚强的信心和勇气保守家庭教会，也为最前线的宣教士们祷告，通过圣经翻译、无线电台广播、电视和社交媒体，能够用本地语言宣讲福音，培训门徒，使家庭教会变得更加强大。 Berdoa untuk saudara-saudari Kristen kita di Afghanistan agar mereka dan keluarga dilindungi, diberikan iman yang teguh dan keberanian untuk tetap bersekutu di rumah-rumah. Berdoa untuk pengerja Kristus di garis terdepan agar melalui pelayanan penerjemah Alkitab, penyiaran radio, TV dan sosial media, firman Tuhan dapat diberitakan dalam bahasa suku-suku. Orang Kristen dapat dimuridkan, serta gereja-gereja rumah dapat tumbuh berkembang semakin kuat. Mari kita berdoa untuk Afghanistan. 耶稣，那就现在在阿富汗也有征战，就是有这个很多的人就是在这个困境当中，就是艰难的时间当中，尤其是在这个基督徒的群体里面需要帮助，圣灵来亲自的强鼓励他们，为他们主要在这个很小的这个家庭教会当中，以圣灵亲自的降临在他们当中，主要在他们当中，也就是通过也让他们就是更加的强大。 真的是有很多很多属灵的征战在他们里面，帮助他们，也就是得胜，用你的宝血来可以得胜，也就是在这个征战里面可以得胜。主啊，感谢主，你是我们的得胜，给我们得胜的神，主啊，胜利给我们的，主啊，让我们的基督徒就是不会就是跌倒的。我们为中国祷告，为中国各地还在持续蔓延的疫情。 特别是海南省正在上升的疫情祷告，求主政府智慧，采取更加有效的、灵活的防疫措施，
使疫情得到控制，民生得到保障。 Untuk negara Tiongkok. Berdoa untuk pandemi yang masih menyebar di seluruh Tiongkok, terutama di Provinsi Hainan, yang akhir-akhir meningkat tajam. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada pemerintahan untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih efektif dan fleksibel, sehingga pandemi dapat dikendalikan dan mata pencaharian masyarakat dapat terjamin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk Tiongkok, di mana COVID belum bisa ditaklukkan di Hainan, Tiongkok, yang begitu meningkat tajam. Kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan untuk pemerintahan dan mengambil tindakan pencegahan yang efektif. Kami berdoa supaya juga benar-benar ada misionaris di sana, diberitakan Injil keselamatan, di mana dalam keadaan kegelisahan, maka bisa terang satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus, yang bisa diandalkan, yang menjadi sungguh-sungguh menjadikan satu anugerah. Tuhan, tolonglah supaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dengan sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. 下面我们要欢迎今天第一次参加祷告会的弟兄姊妹们。 Kami akan menyambut orang yang pertama kali mengikuti daripada persekutuan doa ini. 很高兴可以我们跟你们在一起祷告赞美主。 Dengan senang kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan berdoa bersama. 虽然我们在线上的这种祷告会，但是相信我们在主里面可以交流，可以沟通。 Meskipun kami semua tidak bisa untuk bertemu, tapi biarlah Tuhan mau tolong supaya kami boleh saling berhubungan satu dengan yang lain. 我们一起来唱这首诗歌，在主里我们是一家人。 Mari kita bersama-sama memuji dalam Yesus kita bersaudara. Selanjutnya 下面是一些教会事项的报告。 Selanjutnya pengumuman. 华民双语实体主日崇拜会，每个主日上午10点在加鲁加地制堂举行，同时会众也可以通过 YouTube 参加主日崇拜会。 Kebaktian Dwi Bahasa Mandarin Hokkien Onsite diselenggarakan di GII Gartu Jati setiap hari Minggu pukul 10. Pada waktu yang sama, jemaat juga dapat mengikuti kebaktian melalui YouTube www.hokkimtong.org Mandarin. 华印主日学每个主日上午10点在加鲁加地制堂教育楼3层举行。 Juga bersamaan sekolah minggu Dwi Bahasa Mandarin juga diselenggarakan di Gedung Pendidikan Lantai 3 GII Gartu Jati setiap hari Minggu pukul 10. 还有我们查经祷告会，每个星期二晚上7点通过 Zoom 进行，需要 Zoom 链接者请联络我们。 Penyelidikan Alkitab dan doa melalui Zoom setiap hari Selasa pukul 19. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 有特别属灵需要或者想要分享见证的弟兄姊妹们，请联络我们的 VR 0895 2000611。
Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami melewati WA 0895 204 kali 611。最后，我们一同来唱圣颂546首《生命之道》。 Terakhir, kita sama-sama memuji lagu Ajaib Firman Hidup SPK 546. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. 亲爱的弟兄姐妹，我们一同起立。 Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. 我们要结束我们的聚会。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头领受祝福。 Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. 谢谢主你的恩典。 Biarlah kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan senantiasa berakar di dalam hati kami. 你的怜悯、你的慈爱在我们心里成长。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 主所亲爱的弟兄姐妹，让我们领受神的祝福。 Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, 上帝的恩惠， penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, 主耶稣的救赎， kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus. 圣灵的感动与能力， Biarlah menjadi bagian di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. 在我们的生命当中，从今直到永远。 Amin. 阿门。 Ibadah selesai, jemaat silakan duduk dan saat teduh. 我们聚会结束，请坐默祷。